nak pergi kerja, saya cerita tuan-tuan lah. Cerita dalam YouTube selalu. Adhan, tuan-tuan. Saya datang 2 minggu duduk di Selangor. Satu hari saya pergi satu masjid, saya sebutlah. Sampai-sampai tu diorang tengok Allah khairi. Terus imam tu tarik diri terus. Ustaz, saya tahu dah mesti saya kena jadi imam. Rupanya hari tu tuan-tuan, pagi Jumaat. Kita pun, Ustaz, sekejaplah saya nak mayang sunat subuh dulu. Saya pun semayang, dah habis semayang. Ustaz, siap jadi imam pagi subuh tuan-tuan. Jadi kita pun pagi subuh selalu orang sujud sejadah. Rupanya masjid tu tak pernah buat. Sebab orang kalut nak pergi kerja. Saya pun naik lah. Bila naik mesti nak tunjuk lah. Sagi ustaz apa tak baca sudah sejadah. Nampak sangat saya mangkuk ayun. Jadi kita pun jangan memalukan aku. Kan? Jadi dia tolak. Kita pun Allahu Akbar. Lepas doa kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Habis amin. Sudah sejadah, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Sampai dekat wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud Allahu Akbar. Dia orang tak pernah buat. Jadi saya pun sujud. Bila sujud ada hamba Allah tuan-tuan, subhanallah. Bila dia tegur, kita tengah sujud, kita rasa apa? Apa punya mangkuk ayun. Aku sujud sejadah lah bro. Dia datang. Ustaz pun dia datang tak elok juga tuan-tuan. Syaitan nak ganggu. Apalah bro. Kita tak tahu ni sujud sejadah ni. Jadi bila kita sujud juga, jadi semua pun turunlah. Baru ada orang sedar, oh sujud sejadah. Dia orang tak pernah buat, pakai sujud lah. Bila dah habis baca, kita pun naik balik lah. Naik dalam keadaan hati ni dia lain lah. Kan? Dia dah rasa lain lah. Uish, kenapalah ada orang tegur, tak pernah buat kan? Kita pun naik Allahu Akbar. Bila naik sambung lah. Tantajaffa junubuhum. Tadi belagak sangat, lupa. Tak boleh sambung tuan-tuan. Tantajaffa junubuhum. Lupa tu Kalaulah belakang ni sebut anil aja, saya boleh sambung lah. Saya pun ulang ni. Tantajaffa junubuhum. Yang belakang ni pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai tuan-tuan. Ingat serban bagus kan? Kita berulang sekali lagi. Tantajaffa junubuhum. Ingat ada orang tegur. Rupanya ada orang tegur sungguh. Bagus. Tegur tapi tak membantu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Saya duk dengar korang ajar. Menunjukkan apa? Dia kata kalau tak boleh baca panjang, baca pendek lah weh. Orang nak pergi kerja. Lah kali saya terlupa terus. Lah kali saya pun qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nak bagi tahu kata dengar Quran dapat pahala, tapi ada orang tak nak. Nak buat macam mana tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, orang yang hebat, tanda syukur telinga dia boleh dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran, sedap tak sedap pun tak apa, dengar Al-Quran dapat pahala. Kan? Dengar apa? Dengar kuliah, dengar ceramah tuan-tuan. Kenapa ada orang tak boleh? Hati dah sombong. Yang seterusnya, ni mulut kita ni, Allah bagi kita tanda syukur, bukan boleh bercakap. Tanda syukur kita kepada Allah bila kita boleh berzikir kepada Allah. Ni tuan-tuan duk dengar ceramah ni, hati main. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati main. Ni otak ni duk dengar, ni telinga duk dengar, mata duk tumpu kat saya, tapi hati tu main. Sebab apa? Kalau kita tak biasa menyebut kalimah la ilaha illallah, mati pun tak boleh sebut bang. Sebab tu nak jadi biasa, bagi biasa. Saya cerita tuan-tuan dalam YouTube kan, ada seorang pakcik nama Bung Man. Saya pergi mandi jenazah dia, orang Indonesia. Bila dah mandi jenazah tuan-tuan, habis mandi, angkat jenazah letak untuk dikapankan. Berpeluh wajahnya. Di antara orang yang mati tuan-tuan, husnul khatimah, mati baik. Di antara berpeluh wajah. Berpeluh ni wajah. Sebab apa? Dia dah rasa nikmat dah. Berpeluh ni, saya nampak macam
air ni, saya ingat, saya lupa lap. Saya pun ambil tisu lap lah. Lap, bila lap, rupanya bukanlah air mandian, rupanya peluh. Bila berpeluh, saya panggil isteri dah. Mari tengok jap. Ni, peluh ni, Allah turun rahmat dekat isteri kakak. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, dia orang Indonesia. Terima kasih Pak Ustaz. Saya kata, okey, jom kita nak bawa ke kubur. Tuan-tuan bayang, dia Indonesia, tak ada orang nak angkat pergi ke kubur. Tapi orang yang mati baik, Allah mudah. Itu dia, orang yang mati mudah. Mudah macam mana? Tiba-tiba berhenti satu van. Ustaz, kenapa rumah Bung Man ramai? Tak tahukah Bung Man dah meninggal? Tak apa Ustaz, angkat jenazah dia atas van saya. Kalau kami angkat, tuan-tuan, 4 orang mandi jenazah. Sampai di masjid, 6 orang aja sembahyang. Habis sembahyang, liang dah ada, kubur dah ada, siap gali apa semua. Saya pun dah baca talqin habis, saya panggil isteri dia. Kakak, apa amalan Bung Man? Tak ada apa Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Isteri suami saya tak bagus. Dah, Bung Man mati baik. Husnul khatimah. Ya Pak Ustaz, dia baru balik daripada masjid Pak Ustaz, dalam keadaan jubah Ustaz, serban di atas kepala. Sampai-sampai dia jatuh depan tangga. Saya riba dia. Ustaz, dia memandang ke langit. Dia sebut Allah. Dia mati riba saya. Lepas balik semayang subuh. Tengok. Hidup dia macam mana? Pak Ustaz, sekejap. Dia pergi kat kereta. Ada satu kereta. Dia keluarkan satu buah tasbih. Buah tasbih tu, ni isi dia kata dulu besar ini. Dia zikir putus, dia ganti. Dia zikir putus, dia ganti. Buah tasbih tu menjadi manik-manik yang kecil. Punya zikir. Subhanallah, zikir sampai jadi kecil, putus, ganti balik tali. Saya kata dia zikir sampai jadi manik. Masya Allah, tuan-tuan tengok. Hidup dia zikir, dia mati pun Allah. Lagi-lagi dia keluarkan satu naskah Al-Quran yang dijahit dengan tali mengail tu, tali tangsi orang panggil. Ustaz, inilah Quran yang dibaca oleh Bung Man setiap hari. Sampai hancur dijahit, diganti. Jahit. Sampai hancur baca Quran. Kita Quran hancur, letak atas alang, dimakan aneh-aneh. Alhamdulillah Ustaz, hancur dah Ustaz, Alhamdulillah. Lagi dia keluarkan satu kertas. Ustaz, Bung Man suruh saya hafal ini. Dia selalu baca sebelum tidur. Saya kata baca apa? Tengok dia tulis, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pernah baca tak? Saya pun balik cari. Rupa-rupanya dalam Sahih Bukhari sebut, sesiapa Nabi kata membaca akan zikir ini, doa ini pada waktu malam, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Tuan-tuan, ni Bung Man selalu baca. Dia bagi isteri dah hafal. Saya ambil tu tuan-tuan, hafal tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Mati fitrah, tak ada dosa. Tengok mati dia. Allah mudahkan ni, keluar keringat dia, peluh dia. Kerana apa? Husnul khatimah. Sebab tu boleh sebut dengan la ilaha illallah. Kalau hidup kita boleh sebutlah masa hidup. Tuan-tuan dengar ceramah ni hati mainlah. La ilaha illallah. Tak tahu sangat? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi kan? Sebab apa nama tuan-tuan? Kan saya sebut kalimatani, 2 kalimah khafifatani ala lisan, mudah disebut. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Wa sakhilatani fil mizan, berat timbangan. Tuan-tuan, kalau nak ikut amalan kita tak banyak. Tapi nak bagi berat macam mana? Berat timbangan, Allah suka. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni hati mainlah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kerana apa? Allah suka kita. Tuan-tuan, bila Allah suka, mudah kerja buat kita. Saya cerita tuan-tuan. Ada seorang datang anak muda. Ustaz, saya nak pergi interview esok Ustaz. Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata jabatan apa? Jabatan perangkaan apa tau? Saya kata kabel tak ada. Orang apa pun saya tak kenal. Tapi saya ada kabel kait dengan Allah. Allah suka kamu, insya-Allah orang suka kamu. Dia kata nak buat macam mana? Kamu hafal ni, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya kata Allah suka kamu, insya-Allah orang interview nanti suka kamu. Kamu hafal. Dia pun tuan-tuan pakai blazer, pakai tie, nak pergi interview. Sebelum masuk tu dia duduk ni, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Tiba-tiba sampai giliran dia. Contoh nama. Cik Ahmad, sila. Dia duduk subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lepas pintu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Lupa bagi salam. Rupanya orang yang interview itu orang yang soleh.
Dia kata apa? Oleh kerana kamu sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Aku tahu hadis ini. Allah suka kamu, aku suka kamu. Terus dia kata, mari duduk. Hari ni aku terima kamu. Terima tuan-tuan, dapat kerja. 3 tahun lepas tu dia berhenti tuan-tuan. Dia buka restoran Char Kway Teow dekat R&R Elmina. Char Kway Teow, telur dibasuh. Saya tak tahulah siapa yang dibasuh pun tak tahu. Utara ada tulis tu. Saya kalau Char Kway Teow tuan-tuan, saya cukup minat. Sampai situ saya pun pergilah. Char Kway Teow special ya. Saya bagi tahu dekat tu lah yang kaunter tu kan. Tiba-tiba dia ni yang pernah saya bagi tu zikir tu, tengah dia nak masak. Dia dengar suara saya, dia kenal. Dia pun kali-kali, "Ustaz!" Dia tegur saya. Saya pun, kenal saya ke? Takkan tak kenal. Dalam hati saya, mesti makan free. Selalu macam tu tuan-tuan. Kalau kenal lah free tuan-tuan. Kan? Oh Ustaz nak makan Char Kway Teow ke? Berapa? 2 saya kata. Saya nak buat special untuk Ustaz. Saya kata okey, special Kita pun tunggulah. Tiba-tiba dia angkat. Dia orang kata selalunya Char Kway Teow special 2 ekor udang lah. Tengok 8 ekor. Sampai tak nampak kway teow tuan-tuan. Kita pun makan dah habis, pergi kat kaunter lah. Berapa? Ustaz, tak bayar Ustaz. Hari ni saya belanja. Tahu dah. Saya kata jangan belanja. Saya nak bayar. Saya pun keluar dompet saya. Nampak ni. Ini duit ni laku ni. Walaupun jatuh sikit 4.3. Tapi laku. Nak bayar Char Kway Teow ni boleh lah. Dia kata, Ustaz, duit Ustaz tak laku. Tak, saya nak bayar. Tak belanja. Ustaz, simpan duit Ustaz tak laku hari ni. Tapi Ustaz dekat saya satu ilmu. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya amal Ustaz. Tuhan mudah kerja buat saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ilmu ni bekal untuk saya. Duit Ustaz tak guna. Bang, amal bang. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka berat timbangan. Allah suka kita berat timbangan kita insya-Allah, dan mudah sebut kan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, ataupun subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, boleh. Tuan-tuan, ni mulut lagi, apa lagi zikrullah yang boleh disebut? Astaghfirullahalazim, jangan tinggal. Ingat nak mati. Kalau kita ingat mati, apa kita nak buat? Ya, aku nak mati ya Allah. Ada tak? Aku nak mati ya Allah, kena tukar Camry. Ada tak? Bila sebut aku nak mati ya Allah, terus astaghfirullahalazim. Bang, banyak bang. Sebab apa tuan-tuan? Innani la yaghan, Nabi kata aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku ni akan berzikir kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi jamin syurga. Sebelum nak tidur, astaghfirullahalazim, 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 ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu cerita. Ada seorang anak muda, dia selalu astaghfirullahalazim, semua dia buat macam tu. Tuan-tuan, ada seorang ulama besar nama Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni duduk di Mekah. Tiba-tiba dia balik sampai ke Basrah. Anak muda ni duduk di Basrah. Dia duduk dalam masjid tuan-tuan, dia datang musafir, dia nak tidur lah. Tiba-tiba jawatan kuasa masjid halau. Halau, tak boleh tidur, tak boleh tidur. Ni tempat ni untuk semayang, tak boleh tidur, tak boleh tidur. Oh, sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang nak tidur tempat kita, bagilah, tapi syarat dia tengok sama. Kan? Kadang-kadang tidur ada kesempatan. Ni, halau keluar. Bila halau dia tidur kat kaki 5, kena halau juga. Lalu dia keluar. Dia keluar duk jalan, duk cari tempat tidur. Jumpa anak muda ni yang selalu sebut astaghfirullahalazim. Saudara ni siapa dia? Dia tak kenal. Inilah ulama besar. Sufyan Sauri ni seorang yang banyak menghafal hadis. Allah tuan-tuan. Dia tak kenal. Saya datang daripada Mekah, nak datang ke sini. Ada apa? Tak ada, saja datang sini. Tak ada tempat tinggal, tidur rumah saya. Jadi Sufyan As-Sauri ni ulama besar, tidur rumah ni, rumah anak muda ni. Anak muda dibangun subuh, tuan-tuan, dia pas semayang berjamaah. Lepas tu dia ni pembuat roti. Dia ambil tepung, dia akan sebut Allah astaghfirullahalazim. Dia huli tepung, astaghfirullahalazim. Dia bubuh dalam tempat bakar, ambil roti nak jual, ambil roti sikit bagi dekat ni ulama besar ni, dia tak tahu. Sila astaghfirullahalazim. Jadi ulama ni tanya, wahai anak muda, kenapa setiap kali kamu buat kerja sebut astaghfirullahalazim? Dia kata, sebenarnya aku sebut astaghfirullahalazim setiap kali aku doa, Allah makbul. Setiap kali aku doa, Allah makbul. Lalu Sufyan As-Sauri kata, ada tak kamu doa yang belum Allah makbul?
Dia kata ada satu lagi yang belum makbul. Apa dia? Aku berdoa kepada Allah untuk berjumpa seorang ulama besar duduk di Mekah, namanya Sufyan As-Sauri. Terkejut Sufyan As-Sauri. Dia gerak hati nak datang ke Basrah kerana doa anak muda ini yang selalu buat apa? Astaghfirullahaladzim. Lalu kata Sufyan As-Sauri, wahai anak muda, doa kamu telah makbul. Kamu tahu tak siapa depan kamu? Tak tahu. Akulah Sufyan As-Sauri. Menangis anak muda tadi. Sebab tu tuan-tuan nak doa tuan-tuan makbul, jangan lupa astaghfirullahaladzim.